السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadir Syarudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kali kuliah tafsir kita. Dan saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana asal usul penyembahan lembu yang dilakukan oleh anak lembu yang dilakukan oleh Bani Israel ini, dan apakah peranan Musa As-Samiri. Sekali lagi kita ulangi ayat yang terakhir sebelum masuk kepada ayat yang baru, kelompok ayat yang baru, tuan-tuan yang mulia sekalian, iaitu ayat ke-88, 89 hingga seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. صدق الله العظيم. Ayat ke-8, kemudian dari lubang api itu dia Musa mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka telah berkata, ini Rabbmu, ini juga Rabb Musa. Tapi dia, iaitu Musa, telah terlupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahawa patung anak sapi itu tidak akan memberi jawapan kepada mereka, dan tidak berkuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sungguhnya kamu hanya sekadar diberi cubaan dengan patung anak lembu itu, dan sungguh Rabbmu adalah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, iaitu patung anak lembu ini, sampai Musa kembali kepada kami. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita dah lihat pada kuliah terdahulu alasan oleh golongan Yahudi yang banyak problemnya dengan Nabi-Nabi yang diutuskan Allah SWT ini. Dapat kita buat kesimpulan, mereka sangat berhati-hati terhadap perhiasan golongan Qibti yang dipinjam ataupun hanyut ke lautan, sampailah mereka menyembarkannya. Kita dah belajarkan perhiasan dimaksudkan di sini auzar min zinatil qaum adalah merujuk kepada perhiasan dipinjam ataupun dihanyutkan dalam lautan kerana kematian golongan Qibti itu. Kita merasa kadang-kadang pelik, macam mana pula emas yang berat boleh dihanyutkan ke tepi pantai. Tuan-tuan yang merasa pelik lah, dalam tsunami yang berlaku di Jepun sebelum ini, motosikal yang berat Harley Davidson itu pun boleh hanyut ke kepulauan Hawaii, kan tuan-tuan? Berapa jauh itu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Logam yang berat seperti itu pun boleh dipindahkan. Bayangkan, janganlah kita nak mempertikaikan perkara-perkara di dalam Quran, nak menggunakan akal kita, logik akal kita kononnya, tuan-tuan. Jadi para ulama tafsir telah buat satu kesimpulan di sini, mereka menghindari perkara yang kecil tapi melakukan perkara yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa beliau ni pernah ditanya oleh seorang penduduk Iraq tentang darah nyamuk kalau kena pada pakaian, apakah mencacatkan salat tersebut, apakah tidak sah? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah pun menjawab, perhatikanlah penduduk Iraq ini, mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain Ali karamallahu wajhah. Satu perkara yang besar, tapi dia tak rasa besar, dia sibuk pula tanya tentang darah nyamuk. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, datang ayat ke-90. Allah telah beritahu kepada
Nabi Musa bahawa Harun telah melarang penyembahan terhadap patung anak lembu ini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir Indonesia, kita akan lihat perkataan yang digunakan itu sapi lah. Sapi ini lembu lah tuan-tuan. Setelah kita perhatikan bagaimana golongan Bani Israel cenderung kepada penyembahan patung anak lembu ataupun anak sapi ini, kerana biasalah orang yang dijajah ini pemikirannya nak diasingkan daripada penjajah amat payah tuan-tuan. Macam kita juga, negara kita pernah dijajah oleh British sebagai contoh. British ni menindas datuk nenek moyang kita. Tapi sampai sekarang, bila British telah pun dihalau keluar, datanglah kemerdekaan dalam negara kita ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, masih lagi kita sibuk mengidolakan negara kafir yang pernah menjajah datuk nenek moyang kita kan tuan-tuan. Itulah dipuji-pujinya, bahkan jadi kebanggaan pula. Di mana you belajar? London, England. Tak ada pula yang bangga belajar kat Madinah kan. Tak ada pula yang bangga belajar di Al-Azhar. Tak ada yang bangga belajar sebagai contohnya di Mu'tah, di Yarmouk, di Amman, tempat para sahabat dahulu Umi Anbiya, di Yaman. Tapi kalau belajar di England, cakapnya pun lain, gayanya pun lain. Bila menguasai bahasa penjajah ni, rasa satu kebanggaan pula, seolah-olah itulah namanya apa tuan-tuan? Itulah nama ketamadunan. Jadi kecondongan hati Bani Israel ini untuk menyembah Tuhan yang berbentuk seperti boleh dilihat satu objek, sebagai contohnya berhala ini tuan-tuan, pernah kita bincang dahulu surah Al-A'raf kan tuan-tuan. Perkara ini telah dibawa oleh Allah SWT surah Al-A'raf dari aspek yang berbeza. Kalau kita perhatikan hari ini, kata Pak Hamka sebagai contohnya di Muzium Mesir yang terdapat di Kairo sebagai contohnya, di Kahira, antara Tuhan-Tuhan yang pernah disembah oleh orang Mesir ataupun kaum Firaun purbakala ni ada bagai-bagai. Ada binatang seperti ular, buaya, kambing pun disembah, kera, termasuk juga anak lembu, singa dan macam-macam. Ini Tuhan-Tuhan orang Mesir lama pula dengan nama yang bagai. Isisnya, Imhotepnya, Amunnya, Besnya, Anubis, Ubastet, macam-macam nama yang pelik-pelik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, antara yang paling terkenal yang berabad-abad disembah sebelumnya, kata Pak Hamka lagi, seorang yang amat kuat mengkaji. Pak Hamka ni seorang sejarawan tuan-tuan. Kita akan baca tafsir Al-Azhar ni, kita lihat dalamnya penuh dengan kenangan dalam hidup, perjalanan yang dilalui olehnya, luas, jauh berjalan luas pandangan lah tuan-tuan. Benar kata-kata patah Melayu seperti itu. Maka Pak Hamka menjaga seluruh pelosok dunia ni, mengabadikan apa yang dia observe-nya seluruh dunia untuk dicatatkan sebagai satu bitaka yaumiyah perjalanan hidup untuk dibaca oleh kita, mentafsirkan ayat Allah SWT. Menarik, pendekatan yang menarik, metodologi menarik tuan-tuan dalam tafsir Al-Quran Karim. Antara Tuhan besar yang disembah oleh Firaun kuno ini iaitu Apis, A-P-I-S, yang digambarkan sebagai seekor anak lembu jantan. Ini antara Tuhan yang terpenting. Itu sebab dibuat besar patung ini. Inilah agaknya yang diminta tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam kefahaman orang-orang Yahudi, golongan Bani Israel ini, supaya diambil Nabi Musa untuk menjadi Tuhan yang mereka sembah. Jadi sudah ada kecenderungan itu, telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi nanti kita akan lihat pula dalam surah Al-Baqarah, walaupun mereka ni telah melakukan berbagai-bagai keingkaran terhadap Allah SWT, kekufuran, tapi Allah SWT masih lagi memberikan kepada mereka ni nikmat tuan-tuan, dengan turunnya Al-Manna wa Salwa yang pernah kita bincangkan dahulu. Diteduhkan mereka di bawah teduhan awan bila berlaku kepanasan yang amat sangat di semenanjung Sinai itu, ketika Nabi Musa dan Bani Israel tidak menjumpai jalan keluar selama 40 tahun. Nanti kita akan lihat perkara ni. Yatihuna fil ard arba'ina sana. Jadi masalah yang berlaku kepada orang-orang Bani Israel, golongan Yahudi ini lebih tepat untuk kita katakan, pengikut yang tidak setia kepada Nabi Musa, kerana kegelisahan dan sentiasa rasa tidak puas. Allah turunkan makanan yang sudah dimasak, mereka minta pula diturunkan as-sum wal basal, turunkan bawang putih, timun, bawang merah, kacang, nak dimasak sendiri. Tengok betapa kejamnya dan jahatnya golongan ini, mempermain-mainkan apa yang Allah SWT telah turunkan, makanan yang siap dimasak, diminta pula makanan yang mentah. Tidak ada kepuasan pada orang-orang yang degil seperti ini tuan-tuan, orang yang ingkar.
dan keingkaran, ditambah pula dengan kebencian terhadap Nabi Musa yang ada dalam hati, menyebabkan dia sanggup untuk mengikuti Musa As-Samiri bagi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi perhatikan di sini tuan yang hati ini dikasih Allah sekalian. Allah menjelaskan, walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Sebelum kekacauan ini berlaku, sebelum mereka menyembah patung Ijil, patung anak lembu ni tuan-tuan, yang ditiru daripada api setuhan orang Mesir purba ni, Nabi Harun telah pun memberikan nasihat kepada mereka, memberitahu kepada mereka bahawa berhala ni merupakan satu benda yang tidak akan bermanfaat kepada kamu. Dan Samiri datang hanya untuk menguji keteguhan iman kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diajar oleh Musa sebelum itu. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahawa Nabi Harun menyebut satu di antara sifat Allah SWT, iaitu Ar-Rahman. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Allah SWT punya sifat Rahman yang di-highlightkan oleh Nabi Harun ketika peringatan ini dilakukan. Ingatlah dengan kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat belas ihsannya kepada kamu lepas daripada Firaun tahu. Inilah hujung seruan Nabi Harun kepada mereka, sebab Nabi Harun telah mendapat amanah dari Nabi Musa, adiknya, sepeninggalan Nabi Musa ketika dia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah Harun menjaga amanah ini, memelihara, memimpin kaumnya itu. Tapi nampaknya kaum yang telah tersesat ni tidak mahu pedulikan lagi perintah Nabi Harun, tuan-tuan. Itu sebab mereka telah berkata, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan patung ini, bahkan akan tetap menyembahnya sampailah kembalinya Musa kepada kami. Nabi Harun sendiri pun tidak dapat bertindak lebih jauh, kerana ini masalah kewibawaan, tuan-tuan, personality, charismatic. Nabi Musa kita telah pelajari merupakan seorang Nabi yang memiliki kekuatan, wibawa, sehingga ditakuti oleh Bani Israel. Berbanding dengan Nabi Harun, seorang yang lemah lembut, maka seorang yang lemah lembut ini tentunya nak dibandingkan dengan Nabi Musa, pengaruhnya jauhlah lemah berbanding dengan Nabi Musa. Bahkan mereka telah memberi amaran, kalau engkau berkeras mendakwa kami meninggalkan penyembahan ini, kami akan bunuh kamu. Perlu kita pernah bincangkan perkara ini dalam surah Al-A'raf yang lalu, tuan-tuan. Dan Nabi Musa pun sampai ke tempat mereka dalam keadaan sangat marah, dan marah ini kerana Allah SWT, tuan-tuan. Pernah kita jelaskan sebelum ini berkaitan dengan ayat yang ke-86, gambaran kemarahan Nabi Musa kerana Allah SWT. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Marah ini marah kerana Allah SWT, bukan marah yang berasaskan kepada nafsu, marah bila melihat ketetapan Allah SWT. Urusan akidah ni dia permainkan, dipandang mudah oleh Bani Israel yang telah sesat, yang telah disesatkan oleh Musa As-Samiri, tuan-tuan. Kemudian datanglah perintah Allah SWT di sini. Bagaimana cantiknya penggunaan yang disebut oleh Allah SWT menerusi ayat ke-92. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Harun menjawab, wahai putera ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh bimbang engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan di antara Bani Israel dan engkau tidak melihara amanah. Apabila hati ini kasih sekalian, sekarang kemarahan Nabi Musa ini diekspreskan dengan bentuk tindakan kepada abangnya Nabi Harun. Tindakan lakukan itu secara spontan, tuan-tuan, dalam menarik janggutnya, menarik kepalanya dengan perasaan marah. Kita akan lihat Nabi Harun menjawab kepada Nabi Musa dengan penggunaan bahasa uslub yang sangat menarik. Untuk kita kaji bersama-sama, mengapa dia sebut di sini wahai anak kepada ibuku, sedangkan mereka merupakan seayah seibu? Mengapa penekanan kepada ibu?
Kali ini akan kita kaji dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.